الله الله يا الله 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 يا الله. Jadi kita tak dapat buat kelas ni minggu lepas dan kita sambung pada minggu ni lah. Jadi kita minggu ni kita beri tauhid. Betul ya? Ikut jadual ni. Okay, ini sampai mana? Ni dah habis ke atau tengah? Dah belum berapa? 4. Menetapkan tu. Ini nombor 2. 4 dah. 9 dah. Nombor 3. Nombor 4. Jadi ada dulu masa ngaji dulu guru kata ada 3 isbat pada Rasul dan 3 isbat tu pada Allah. Jadi kalau pada Allah ni ada ni satu, patutnya ni, patutnya ni. 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 3 ni. Ini isbat pada Allah. Yang kita kena tahu makna lah isbat ni. Menetapkan, meyakinkan, meletak sepenuh keyakinan pada Allah. Ada 3 perkara. Dan ada satu ni, yang dikatakan ni, yang ni isbat ni adalah pada Rasul. Okay. Yang 3 jadi 4 lah. Jadi untuk mengenal Rasul ni, maka panduan yang diberi oleh ulama ialah ni lah. Ni. Mempelajari sifat wajib, mempelajari sifat mustahil, mempelajari sifat harus. Jadi 50 ni lah. Kalau kita tengok ni 41 dan ni, ini 9. Itulah nama dia simpulan iman. Aqaidul iman. Pada 50 perkara ni. Ni 40. Jadi 40 campur 41 je 40. Nombor 9. Jadi 50 perkara ni lah yang dikatakan aqaidul iman. Simpulan iman. Lepas tu tak ada cara lain lah untuk kita meletakkan rukun syahadah ni pada tempat dia. Tak ada cara lain melainkan kita kena belajar pada 50 ni lah. Dan inilah yang ulama-ulama dah susun yang dikatakan sebagai sifat 20 kat sini. Lepas tu ada sifat bagi Rasul ni kat sini. Jadi ada 9. Jadi dia kena menetapkan atau meyakinkan, yakin yang macam mana yang kita dah kata, yakin yang macam mana yang kita dah kata,
yakin peringkat jazam akan benar Rasul Allah. Bukan Nabi Muhammad je. Yang kita kata beriman pada Rasul tu. Pada segala perkataan. Maksudnya kalau dia tolak hadis, macam mana setengah orang dia kata dia nak pakai Quran. Dia tak nak pakai hadis. Tu yang ulama kata dia boleh murtad tu kenapa? Sebab dia menolak perkataan. Maksudnya rukun syahadah tu tak berjalan tu. Dia mana yang dia daki lah. Ni ada golongan ni. Dah ramai dah pun. Dah ramai. Lepas tu buku-buku tauhid, modul-modul tauhid yang dibuat, buku-buku tauhid yang dibuat untuk modul didikan tauhid. Daripada dulu lagi, dia telah memperhatikan perkara ni. Memperhatikan perkara ni. Mungkin zaman mereka dah ada juga apa yang dikatakan tidak percaya pada hadis. Mungkin zaman mereka dah ada. Jadi, lepas tu ulama menyusunkan rukun syahadah ni pada Rasul. Jadi kena yakin pada Rasul. Yakin pada apa pada Rasul ni? Pada perkataan dia. Jadi kalau hadis itu ada, tidak perlu ditolak. Lepas tu adalah huraian tentang hadis tu juga pada ijma' ulama'. Jadi kalau yang mengatakan dia tak nak pakai hadis, dia nak pakai Quran, itu sebenarnya adalah mustahil. Kerana banyak hukum yang diuraikan pada hadis. Dalam Quran disuruh solat, tapi tak ada dikata rukuk, sujud macam mana, apa benda detail macam mana, apa yang sunat, apa yang wajib, apa yang makruh, apa menjadi rukun solat, apa syarat pada rukun, tak ada. Tapi pada hadis ada. Bagaimana Rasulullah suruh tumakninah, itu semua ada pada hadis. Jadi pada detail lagi adalah pada ijma'. Dan bila ulama' ijma' macam mana cara nak sujud, rukuk, dan dijadikan adalah pada satu pelajaran yang belajar semayang semua ni, subjek dia nama dia apa? Apa nama subjek belajar solat? Fiqah. Fiqah. Dalam Quran disuruh untuk kenal Allah. Jadi ulama-ulama telah menguraikan hadis-hadis dalam Quran untuk kenal Allah. Dan mereka telah sediakan suatu modul yang kita belajar ni. Dan modul ini nama dia Tauhid. Itu nak kena belajar Tauhid tu. Dan disuruh supaya syukur, sabar, redha, tawakal dalam Quran. Jadi ulama menyusunkan formula ni, modul ni untuk kita dapat apa yang disuruh oleh Quran ni dengan satu pelajaran yang nama apa ni? Tasawuf. Jadi pada apa tauhid, fiqh, tasawuf inilah yang ulama telah menetapkan wajibnya ia belajar dan inilah nama dia fardu ain. Sudah tu je. Tak ada nak balah-balah. Ramai yang tak nak belajar. Tapi nafsu ni jahat. Dia nak depend diri dia. Dia kata mana ada Nabi ajar Allah wujud qidam baqa. Wadaniyah mana pula tak ada, tengoklah Quran tu. Tapi sebab tak faham dan dia nak mengelakkan jangan orang kata dia ni bersalah. Dia nak mengelakkan jangan dia kata dia bersalah dan nafsu kata dia okey, syaitan kata no problem. Dia carilah hujah-hujah yang tak masuk akal. Macam mana ada Nabi ajar dia tu. Ini saya dah jumpa ramai kalangan kawan pun ada. Sebab tu nak kena belajar dengan cara yang betul lah. Kadang dalam lalai, dalam leka, tiba sedar. Bila sedar dia kata belajarlah agama, belajar ni. Dia kata mana ada Nabi ajar ni? Dia kata cari hadis. Cari hadis kata Nabi ajar sebab 20, sampai peringkat tu lah. Saya tak nak layan lah. Saya senang lah, tak belajar sudah. Betul tak? I have nothing to do. Kalau orang putih itulah. I have nothing to do with you. Kau tak nak belajar yang kau pasal. Tapi tanggungjawab kita beritahu. Kalau kau ada hujah, kau ada benda lain yang kau faham, kita nasihatkan, ikut kitab. Tak nak juga, kita boleh buat apa lah. Ni ramai ada sama di kalangan mereka yang ada pelajaran tinggi. Betul, saya cakap betul. Sangat menakutkan lah. Bagaimana Allah boleh bagi dia akal yang kuat untuk dia dapat PhD ke, untuk dia dapat degree ke.
dan dalam bidang yang sangat payah. Tapi dia boleh lepas. Ada yang dapat 2 ijazah pun ada. Tapi bila bab agama ni ada benda yang dia faham dengan kaedah yang tak betul. Dia kata mana ada rukun syahadah, semua boleh lah. Apa hal dia kata rukun syahadah ada 4? Memang tak ada. Lepas tu dia kata ini ulama susun. Dia tak payah kaji Quran, tak payah kaji, tak payah. Ulama susun dah. Ulama susun. Ulama mutabar yang susun. Dan inilah silibus yang kita kena ada. Yang kerja kita belajar je lah. Belajar pun tak nak, tak boleh buat apa. Satu dia katakan segala perkataan. Apa je perkataan yang Rasulullah keluarkan, kita kena yakin. Kita tetapkan. Kita kena terima. Kita kena ikut. Kita kena buat. Ada benda yang kita kadang tak jumpa jawapan. Cuma kita dikatakan dalam tauhid ini, kalau kita nampak kitab usul tahqiq. Dia kata hendaklah kau beriman benda-benda yang kau nampak hikmah dan benda-benda yang kau tidak nampak hikmahkan dia. Ini perkataan ni penting. Apa yang kau nampak hikmah, tak nampak hikmah. Ada orang kaji-kaji, kenapa kena basuh tangan? Kenapa tak basuh ketiak? Ketiak lah berpeluh. Contohlah. Ni kita tak ada jawapan lah. Kenapa wuduk tak sibuk? Kenapa tak sibuk? Sibuk lah dia kata ada najis. Najis ni tak selalu syarat daripada dikatakan sah solat. Dekat solat tu memang boleh sibuk lah kalau najis. Jadi ada banyak benda yang kita kadang tak terungkai. Dan kita terungkai mungkin tidak selengkapnya. Jadi kalau kita nak tengok semua itu kita nak lihat dengan cuma dan ada juga mungkin tak jumpa, dia bagi kita tidak beriman, itu satu kesalahan yang besar lah. Lepas tu dalam kitab usul tahqiq tu dia tulis hendaklah kau beriman pada benda-benda yang kau nampak hikmah dan benda-benda yang kau tak nampak hikmah. Ada yang tak nampak hikmah, kenapa Nabi kahwin sampai 9? Kenapa umat dia kahwin 4 Ada yang tak nampak hikmah, orang perempuan kata tak adil lah. Perempuan boleh kahwin, lelaki boleh kahwin 4. Perempuan kahwin 1 mana ada adil? Pun ada yang cakap begitu. Itu yang dikatakan kita tidak mendapat hikmah. Ada orang yang dia lah aku nak belajar. Belajar pun tak nak, mana nak jumpa hikmah. Jadi menyebabkan dia menolak. Dia menolak. Ini yang sangat bahaya ni. Ada benda yang boleh dipikir dengan akal. Ada benda tak boleh dipikir dengan akal. Macam Sayyidina Ali katalah, kalau agama itu dipikir dengan akal, aku akan basuh khuf itu di bawah. Ni khuf. Tapi basuh atas. Kenapa basuh atas? Nabi basuh atas. Kenapa? Tak tahu. Beriman aja. Dengan apa? Segala perbuatan Nabi. Ikut aja. Buat aja. Dah. Kenapa buat? Nabi buat? Dah. Jangan saja. Jangan kaji. Jangan pelik. Kenapa pakai sokin dalam rumah tu? Apa yang kulit tu? Pijak kat sini. Kali basuh kat sini. Tu Sayyidina Ali kata, kalau agama itu diikut akal, aku basuh sini. Tapi agama itu bukan ikut akal. Bukan ikut logik. Tu ramai yang main logik ni selalu dia gagal lah. Lepas tu ada panduan hukum akal. Ada panduan hukum syarak. Ada panduan hukum adat. Tu hukum tak nak belajar tu. Apa makna hukum, apa makna akal, apa peranan akal. Kalau kita tak pandai tu, tu yang kita gagal. Macam detailnya yang saya cakap dulu lah. Apabila dikatakan Allah itu tidak menyerupai akal makhluk. Makhluk. Detailnya ulama buat yang saya dah terang tu kan. Sesuatu ni ada beberapa bahagian. Kat sini ada terang kan? Terang ni. Yang 3 kan? Saya terang tu kan? Yang boleh dilihat dengan wujud. Yang boleh dilihat dengan tiada wujud. Yang boleh dilihat dengan wujud. Kan ada terang. Ada tak? Kat sini. Kat kelas lain ada terang lah. Bila saya terang tu ni? Semalam. Semalam dekat, tapi dia dah terang lah. Semalam dekat kelas kelas Alim. Surah Muhlisin. Saya terang dah. Mana nota ni? Dekat ada nota di atas. Sekejap, saya hijab. Dia dekat beriman pada Allah.
Nak cari yang payah. Zaid tak jumpa. Kecil kan tu. Mata dah tak nampak. Boleh find dia. Saya find tak jumpa. Tak jumpa pula. Bukan tak ni. Contoh tu botak tu. Contoh dia. Oh, sesuatu tu cari. Sesuatu banyak sangat. Ini file apa ni? Oh, bukan ni. Okay, kita nanti kita buka lagi tu file ni. Tengok ni. Apa yang dikatakan sesuatu? Ni yang terang ni tak tu. Allah itu tidak menyerupai makhluk. Makhluk ni maksud dia sesuatu. Apa yang dimaksudkan sesuatu? Itu yang tiga ni. Ini. 1, 2, 3. Ini maksud satu. Detailnya ulama ni, dia tak nak bagi kita syirik. Detailnya ulama ni, dia tak nak bagi kita silap. Bila dia katakan menyerupai ni, maknanya tak ada. Bukan menyerupai macam kita faham pada bahasa yang zahir. Kita kata muka kita tak sama dengan muka dia. Maknanya dia pada muka, kita pada muka. Tapi tak sama, atau lain. Bila dikatakan Allah tidak serupa, bukan macam mana kita kata pada makhluk tidak serupa. Kita kata kita ni, Syahid kembar Kembar kan? Seiras. Sama. Tu tengok gambar macam serupa sendiri. Janggut sama panjang. Sama panjang je janggut. Amboi. Janggut mengukur ni yang panjang ni. Sama pakai motor. Minat pun sama. Minat sama lah. Tapi rupa sama. Dia gambar kan kali. Dia naik motor kan, ada motor kan. Adik abang? Adik berapa sangat lah? 4 minit. Oh, adik 4 minit. Tak jangka. Orang doktor tak jangka. Doktor tak jaga kembang? Macam mana doktor tak tahu fail lah doktor? Dulu kan ada orang check. Dulu tak ada pergi check up? Beranak kat rumah ke? Hospital. Tiba-tiba anak seorang lagi. Amboi. Kalau sekarang bahaya. Tak keluar seorang tinggalkan. Tengok dia sendiri lagi tak keluar. Oh, jangan main. Kerja Kuala Lumpur tak? Kuantan. Kerja Kuantan lah. Tapi muka serupa. Tapi sebenarnya tak serupa. Ada benda yang tak sama kan. Kalau orang lama kena jadi camera. Jadi kalau saya jumpa budak kat Kuantan muka Syahid, saya tahulah. Ini adik. Ini adik Syahid ni. Kembar. Syahid kalau kahwin ada chance dapat anak kembar. Sebab ada baka. Ada baka. Adik saya kembar. Adik saya yang bongsu tapi meninggal. Dia, doktor kata dia kena impak dalam perut. Doktor kata Victoria lah. Jadi dia 2 hari dia meninggal. Lelaki. Bapak saya bagi nama Hairah. Yang hidup ni Hailan. Hailan. Yang hidup ni sekarang ni Hailan. Dah 50 lebih lah umur. 51. Dan yang meninggal tu Hairah. Tapi masa lahir tu saya meninggal tu saya tengok. Masa tu saya dah jauh berapa Form 1. Saya dengan dia 8-6 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Masa tu saya dah jadi 2 dah 3. Begitulah. Saya nampak muka sama. Muka ni sama. Betul sama. Putih gini mata. Ada orang kembar tapi tak sama. Itu kita kata kalau kita kata saya dengan adik kembar saya muka tak serupa. Tapi dia ada muka, kita pada muka. Macam saya kata muka hampir serupa. Sebenarnya exactly tak adalah. Mesti ada silap. Kalau saya ukur telinga dia
Mungkin saya telinga panjang sikit ke sebab bekerja di bidang antarabangsa, saya kena marah dengan bos ke. Tengok telinga dia kecil sikit, tak sama. Actually tak sama. Dan paling tak sama thumbprint. Walaupun kembar. Saya thumbprint dia boleh masuk. Cuba suruh adik datang, suruh dia buat thumbprint, tak masuk. Dia kata apa? Not recognized. Tapi saya try. Boleh masuk. Aku dah bagi datang boleh masuk. Tak kenal dia. Jadi kalau kita kata Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tak sama dari apa segi. Itu kita kata Allah itu Esa. Kita faham? Tak serupa dengan makhluk, tak serupa dengan sesuatu. Sesuatu ni apa? Apa yang selain daripada Allah. Jadi ulama ni, mereka telah memperterjemahkan sesuatu ni dalam keadaan 3 bentuk. Ni ada ni, tengok mouse ni. Kali ni. 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 Satu kita boleh nampak. Malam bila saya terang ni, dekat surau, ada kakak tu kata dengan isteri saya, tak faham lah dia kata. Saya tak tahu, saya dah terang 3 kali. Tak faham dia kata. Okey, saya nak terang sini. Kalau tak faham, tekan. Mohon maaf. Nak tanya malu. Kalau tak faham, tekan ni. Right boy 305 akan berlepas sebentar lagi. Kepada segala penumpang sila lama tak dengar perkataan tu lama tak naik terbang. Tak faham tekan. Okey. Saya nak tekan 3 ni. Kenapa ulama nak tekan 3 ni? Supaya kita isbat Allah itu memiliki zat. Faham Kita isbat Allah itu ada zat. Zat dia macam mana? Zat dia tak sama. Tak sama maknanya dia tak ada. Dia tak ada apa yang makhluk ada sebab tak serupa. Jangan kata dia ada tangan tapi tangan ni tak sama dengan kita. Ini sangat salah. Dia ada muka. Muka dia macam muka kita. Dia ada tumit. Tumit dia tapi bukan tumit kita. Bukan. Oh, ni salah faham. Salah faham sangat. Serupa maknanya tak ada. Tak ada. Tak sama. Macam mana zat dia? Allah je yang tahu. Jadi, macam kita katakan, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu. Kalau kita direct translation, sesungguhnya Allah itu setiap sesuatu dia berkuasa, qadir. Tahu juga. Wa ala kulli syai'in qadir. Jadi sesuatu tu syai'. Perkataan syai' tu. Kita baca kan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca masa bila dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa habibina syafi'ina dhurina wa lana Muhammad. Tarawih. 2 rakaat fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Itu syai'. Syai' atas sesuatu. Syai'in qadir. Dia berkuasa. Sesuatu ni apa? Selain daripada Allah adalah sesuatu. Selain daripada Allah sesuatu. Jadi sesuatu inilah dibagi pada 3 supaya ulama yang bagi supaya jangan keliru. Saya cakap kadang-kadang kita terang macam ni, adanya orang kata, Ustaz, mana hadis kata sesuatu itu 3 perkara? Kan kita dah cakap banyak kali. Benda ni ulama susun memudahkan kita faham. Macam orang tanya, mana hadis kata sunat sebelum zuhur itu adalah muakkad? Memang tak ada hadis. Ulama susun. Kenapa ulama cakap sebelum zuhur itu muakkad? Kenapa? Nabi tak pernah tinggal. Kalau Nabi tinggal, pernah sekali Nabi tinggal, Nabi qadha. Itu yang menyebabkan benda ni dia jadi muakkad, kuat tuntutan. Bukan Nabi kata ni muakkad, ni tak muakkad. Mereka lihat, ulamanya lihat. Kalau ganjaran dia besar atau Nabi tak tinggal. Seperti semai sunat sebelum subuh. Ganjaran dia apa? Seperti engkau mendapat pahala apa? Dunia dan isinya. Jadi ulama yang kata benda ni muakkad.
Saya juga pening orang cakap kejap-kejap nak minta hadis. Dia minta hadis siapa rawi dia apa. Kau pergi belajar dengan ulama hadis lah. Saya pun tak hafal rawi. Betul tak? Kau nak belajar kau dengar je. Kalau kau tak percaya dengan orang yang kau belajar, habis kau jangan belajar, betul tak? Tu lah orang tanya itu. Kitab apa? Kitab ni mutabar tidak? Kitab ni tahun berapa? Siapa nama pun? Manalah saya nak hafal dulu. Kita pun banyak benda lagi yang patut apa kita hafal dulu kalau belajar dulu. Tapi kita tahulah sumber. Dulu masa belajar dulu tak berani tanya guru. Ini mana dapat ni Ustaz? Tak berani. Betul. Dulu Ustaz Fadli Yamani, arwah ni, tuan guru. Dia kata kalau sujud sahwi, kalau terlupa, baca subhanallah laina mu'alaisu. Kalau sengaja tinggal, baca astagfirullahaladzim. Tak berani nak tanya kitab mana. Masa tu kita pun tak pernah dengar. Dah lama dah belajar, jumpa. Kitab apa? Sulamul Sibyan pun ada. Sulamul Sibyan. Ada cakap pasal tu. Ada kita lagi tu, panduan solat jemaah. Ada orang Kelantan, guru punduk, dia buat tebal. Saya ada lagi kat rumah. Itu dia cakap, kalau sengaja tinggal, kena baca astagfirullahaladzim. Dulu masa belajar, Ustaz dia kata apa? Kita nak tanya, dia pun tak beritahu. Kita catat je lah nota dia. Atas dasar apa? Betul ni, betul. Yang boleh dikesan dengan panca indera. Maknanya sesuatu yang dikesan dengan ada. Dengan wujud. Nampak ni meja ni, ni sesuatu. Orang, suara, angin, bau, boleh bau. Benda tak ada, boleh bau. Lepas tu datang dari mana, tak tahu. Tapi dia ada. Ada benda tak nampak, tapi nampak pada kesan. Pada kesan dia. Kesan dia yang wujud. Macam mana, kita tak nampak rumah terbakar, tapi kita nampak asap dari jauh. Mana kita tahu, kat bawah tu ada benda terbakar. Ada sesuatu yang terbakar. Jadi kita nampak benda yang wujud. Okey. Nombor satu tu faham tak? Kau tak faham? Tekan butang. Nombor tak ada butang. Oh, ya ke? Ketua meja. Hari ini tidak adil. Tekan meja. Kenapa saya tak ada butang dia? Oh, meja ni tak ada butang Oh, meja ni. Ini kira penyokong ni lah. Kalau bos kalau jawab, dia jawab lah. Dulu kalau meeting duduk belakang. Bos kata, no, you sit beside me. Dulu saya kerja. Masa tu pangkat lain apa tau? QS officer. Tahu QS tak? Tu QS officer. Masa tu tak ada manager lagi. Masa tu kerja kat tu company tak dapat ada manager. Tak sempat ada manager. Dia dah pindah kerja lain. Dia kata, today you must follow me. Bos kata. Bos, ada meeting ni project manager masuk. Saya bukan project manager. No. You just follow me. I want you to have some experience. Dia kata, how scary is the meeting? Dia kata gitu. Kau kena tengok macam mana aku kena marah. Bos sini tu kata. Okey bos. Meeting duduk belakang dia panggil. Duduk sini. Dia kata dah ada bahasa ni, meeting ni. Betul bos pun garang Dia tanya dengan bos saya. Actually, ni bos besar ni. Owner of the company. Actually, dia kata. What happened to this project? I heard ada delay. Dia kata lah, bos, actually we have a delay on this. Bos besar kata apa tau? That's why I employ you to settle the problem. Kalau projek tak ada problem, baik I employ nenek I, dia kata. Berasap telinga. Telinga saya berasap saya duduk sebelah dia. Bos buat macam ni. Bos tu dah pernah lain macam ni. I saja nak bagi you tahu lah. Dia teruk kena belasar. Dia pernah ambil file, dia balik. Wah, saya kata ni bukan meeting. Manager perempuan menangis dalam meeting dia biasa. Dahsyat lah. Saya dengar dulu, saya dengar kat luar je. Saya tak tahu cerita yang sebenar kan. Saya dengar. Saya kata memang mungkin lah. Mengetahui akan watak bos ni, saya kata mungkin. Dia panggil. Let's enjoy the meeting dia tu. Oh, saya cakap lah memang kena belasah ni, betul.
Kalau ada problem, kalau tak ada problem satu projek, baik aku employ nenek aku, buatlah kerja kau, I pay you 8,000 salary kata. Wah, tu gaji 8,000. Tapi gaji-gaji semua tahu. Masa kita tu gaji kita 1,000 lebih gitu je. Tapi tahun berapa kan? Tahun dulu lah. Aduh, kenapa sampai situ tu? Itu kenapa ni? Ada? Nampak? Kesan? Boleh pegang? Boleh lihat? Boleh rasa? Boleh bau? Tu je. Nombor 2, ada benda nama dia sesuatu juga. Tapi tak boleh nampak. Tapi dikesan dengan tiada sesuatu. Contoh, itu contoh tu. Botak. Botak tak nampak. Yang kepala licin, itu bukan botak. Itu kulit dia tak ada rambut. Faham tak? Itu kulit dia tak ada rambut. Botak ni apa? Botak ni dapat dilihat bila tak ada rambut. Tangan ni yang pening sikit ni. Tapi tak usah kan? Tak tu dia cakap dengan rumah saya semalam. Rumah saya balik orang cerita. Dia kata tak faham. Apa tak faham? Yang licin kepala tu, itu bukan botak. Itu kepala dia. Itu kategori nombor 1. Sebab apa? Boleh nampak kepala dia. Tapi botak ni tak nampak. Macam dia kata wuduk. Nampak tak wuduk? Mana wuduk? Tujuh saya wuduk. Boleh pegang, boleh kesan, boleh bau, boleh cium, boleh rasa. Ada tak wuduk? Tak ada. Betul. Hadas kecil. Mana dia? Mana benda dia? Tak ada. Tak ada, tak nampak. Itulah tak nampak tu. Kita kata anak dara. Mana? Anak dara ni mana? Tu perempuan. Tu perempuan. Itu badan perempuan. Faham? Tu badan perempuan. Kenapa dia anak dara? Dia tak ada suami lagi. Balu. Mana balu? Tu perempuan yang kematian suami. Yang nampak tu bukan balu. Yang nampak tu perempuan, badan perempuan. Faham? Boleh kita tekan istilah. Istilah. Kalau baulu. Baulu nampak. Tu baulu. Kenapa? Boleh pegang. Boleh nampak. Kenapa dia orang bagi macam ni? Takutnya mereka, manusia ni menyerupaikan Allah itu dengan sesuatu. Itu tujuan dia lah tu. Sebab tu dia belajar sesuatu ni yang tak diajar dalam bahasa Inggeris, yang diajar dalam ilmu lain. Tapi hanya diajar dalam ilmu tauhid. Contoh tu apa tu? Rongak. Yang nampak tu mulut dia tak ada gigi. Mulut dia. Bukan rongak. Rongak ni dilihat dengan tiada. Okey, nombor 2 dah faham ke belum? Kalau tak faham, aku hutang ni aku suka lah. Kalau kat kuliah masjid best tau. Tapi jangan bunyi. Jangan bunyi. Jangan tidur. Jangan bodoh, jangan tidur. Jadi kalau ada kat masjid surau saya suka. Tapi kadang-kadang macam mengantuk. Cakap, kalau ustaz cakap dia dah mengantuk. Ustaz cakap dia dah mengantuk. Ada budak tu, ada 2 orang budak yang saya dah jumpa lah. Dia kata, Ustaz, saya tak dengar Ustaz ceramah. Kalau saya dengar Ustaz ceramah, saya menggigil. Dia kata serius tau, dia kata menggigil. Saya pernah bawa dia dalam satu kelas saya. Dia ni penasyid. Saya kata nanti sebelum mula nasyid lah. Saya bawa. Dah buka dari kereta, dia kata. Dia ikut lah. Lepas tu saya terlupa yang pasal dia. Lepas tu saya ingat tak apalah. Saya tengah ajar, dia kata tengah-tengahkan kelas tu 2 jam. Saya nak break. Saya nak suruh nasyid lah. Dah buka atau tak? Tu dah buka. Tu. Kegelar tak tung tak tung. Tu ada buka. Tu kan bongo lain. Bongo dia 2. Dulu masa Syria nak perang, dia orang dah dapat maklumat, dah mula meletup.
kedai-kedai kat Syria ni, dah buka ni banyak jual kat Syria. Diorang lelong berjalan. 300, kalau di Malaysia RM300. Tu ada kawan ni, dia ada anak murid ni, dia ada pelajar, kawan dia belajar kat sana. Tu yang dia kata, ustaz nak, dia nak balik ni, nak balik. Tu yang kirim tu. 300 duit Malaysia lah, tak tahu ada Syria macam tu. Tu saya tak tahu lah apa kenapa. Dia kata dia lepas tu dia masuk sekejap, 5 minit dia dengar, dia turun. Terus saya nampak dia duduk kat motor. Dia kata, lepas tu baru-baru ni baru dia cakap. Dia kata dia tak dengar ceramah saya, dia menggigil. Saya tak tahu kenapa dia menggigil. Takut. Takkan cerita sesuatu pun takut. Takut ustaz soal. Tak soal lah Syahid dulu depan ni bagi soal tak jawab. Tak dapat jawab tu dah. Ada juga jawab ustaz. Oh ada jawab. Ada juga yang berjaya lah. Saya pun kalau soal pun saya gurau-gurau soal je. Saya tak, bukan macam dekat pondok kan. Kat pondok dia soal apa jawapan? Dia soal secara serius. Tapi memang kita dapat lah. Tu kita kata satu dilihat dengan wujud, sesuatu yang nampak, yang lihat dan dikesan dengan wujud. Satu lagi sesuatu yang dikesan dengan tiada. Tiada apa? Tiada rambut. Tiada gigi. Tiada isteri, bujang. Tiada suami, anak dara. Ada suami dah meninggal. Itu nama balu. Ini nama dia dikesan dengan tiada. Yang pertama, dikesan dengan ada. Okey. Nombor satu dulu boleh faham tak? Walaupun minggu depan tanya tak jawab, itu soal lain. Jadi bila saya explain sekarang, boleh faham. Alhamdulillah boleh kan? Tahun ini tak susah, tapi dia kena tumpu perhatian. Dan dia kena belajar banyak kali. Itu nombor 3 tu. Sesuatu yang cuma iktibari. Iktibari apa? Kau ni ambil lah iktibar apa? Hanya satu-satu untuk pengajaran saja. Pengajaran. Nak dilihat dengan ada pun tak boleh. Nak dilihat dengan tiada pun tak boleh. Contoh dia apa? Yang guru kata contoh paling senang hadas. Hadas. Hadas ni kalau kita kata nak lihat dengan tiada. Seperti botak nak dilihat dengan tiada rambut. Tak boleh lah. Orang tahu tak sekarang ni saya ada wuduk tidak? Boleh teka lah kan? Ada tidak? Tapi boleh nampak tak daripada mata? Boleh pegang tak? Saya salam je, ustaz tak ada wuduk kan? Boleh kan? Tak boleh kan? Itu dah boleh diwari. Hanya satu pengajaran je. Satu benda memberitahu je. Boleh kesan tak? Ada besar ke tak ada besar? Boleh kesan? Dia tak boleh kesan, tak nampak. Boleh tak kita kesan dengan dia tak ada wuduk? Tak boleh kesan, sebab wuduk ni pun tak nampak. Kalau orang nak ambil wuduk ada W dekat dia punya dahi, itu boleh kesan. Atau kita pegang tangan dia lembut, ada wuduk. Tak ada wuduk, tangan dia keras. Tak ada. Macam ada orang cakap lah. Dia kata kalau jumpa Nabi Khidir dekat Mekah, ini saya tak tahu tau betul tak betul. Guru pun cakap Allah Alam. Dia pun tak tahu betul. Tanda dia apa? Nanti dia salah kita, tangan dia tak ada tulang. Dia kata. Ini orang cakap. Tapi yang saya dengar ini bukan guru cakap. Orang cakap. Dan saya tak tahu siapa sumber dia. Dan ada orang cakap pun macam tu. Kalau salam, tangan dia tak ada tulang. Itu Nabi Khidir dia kata. Tertulang Tapi janganlah salam dengan orang Arab, dia pegang tangan kau kuat. Dia geram kan. Kenapa kau tekan dengan aku ni? Nak tengok kau ada tulang tak tulang. Dia kata, tapi itu hanya perkataan. Tapi bukan dalam kitab. Wallahu a'lam, tak tahulah. Tak tahu. Ini semua rezeki masing-masing kan. Saya pernah tengok orang tengah tawaf kan. Jalan laju dia bagi. Dekat orang sebelah-sebelah dia minyak wangi. Yang bagi kayu sugi ada macam-macam. Yang bagi talbih ada. Orang rumah saya dia ada orang Afrika bagi talbih. Dia suka-suka talbih tu. Sekarang ada kat rumah pakai. Memang pakai pun talbih tu. Ada orang bagi talbih. Kadang-kadang orang kita tak kenal. Kadang-kadang ada orang jemaah dari Cina. Dia ingatkan saya orang Cina. Dia panggil-panggil cakap Cina. Dia kata saya bukan orang Cina. Dia ingatkan saya orang Cina. Dia dah syak saya bukan orang Cina. Orang Cina ni
kalau pergi umrah, kebanyakan mereka, serban mereka besar tau. Dia punya ekor dia sampai sini. Dan dia punya tali, dia punya serban ni, dia bukan 3 segi. Dia serban dia 4 segi. Dia berlipat itu. Jadi dia punya ekor ni 4 segi sampai pinggang. Tu kalau orang Cina yang pakai serban lah. Dia boleh kenal, dia bukan macam kita ni. Ini kalau serban sini, orang Indonesia, orang Thailand, orang Asia lah, orang Asia. Kalau orang Yaman, serban dia lain kan, dia orang Yaman. Dia tutup kepala. Tadi ada orang ajar dekat tu. Anak mutawif yang saya pergi haji tu, anak dia saya tengok sekali turun tu pakai serban. Dia kata dia serban Yaman. Dia kata ada orang Yaman ajar dia. Dia buka lah, dia ajar saya. Memang sekarang saya ingat. Sebab tak pakai lah. Dia ada kopiah kat dalam. Dia ada 3 segi, dia gulung, dia tarik, lepas tu dia ikat kata Ikat. Ikat. Kita dulu ambil ijazah, Muntadah ada ambil ijazah serban. Ada kan? Petani. Dekat sebelah telaga apa? Allah Laylatul Qadar. Baba Ahmad. Ingat tak? 3 orang. Siapa? Mak Min, bukan Mak Min, Datuk Wari dengan Datuk Wari, Datuk Darul, Muntadah 3. Mak Min pun ada kan? Kita ambil ijazah ikat serban. Kali tu lah, dia tunjuk. Dia pakaikan seorang-seorang. Dia suruh kita ikat, dia tak tarik kan. Masa tu yang dia ajar ni, tak ingat tak? Ni. Ni satu. Dia terangkan lah. Ni apa. Ikat. Walaupun dah tahu ikat serban kan, tapi bila guru-guru ajar dan dia balut ke atas kepala kita, tak sama tau. Itu nama dia sanad lah. Sanad. Pergi ambil sanad ikat serban. Jangan ambil sanad menggok. Macam mana pukul macam ni? Menggok sambil belajar diri. Okey. Nombor 3 ni yang kita boleh cakap tadi. Contoh dia hadas tu, nombor 3 tu. Nombor 3 tu lah tu. Iktibari. Okey. Kita balik pada nota mana tadi? Baru hari ni tahu Syahid boleh pakai ni. Je lah aku tak tahu. Fine. Baru hari ni tahu. Sebab semalam fikir macam mana cari Menekan tak kerti kan. Tekan ni keluar ni. Dekat sini. Nampak kan tak ada yang file. Okey. Dulu bos hantar pergi belajar PowerPoint dulu lah, tahun berapa dulu. Mula tahun 85, bos hantar khusus di base tu. Di base tu dah tak ada kan? Database tu kan ada program di base tu. 10, 20, 30. Tak guna pun sekarang. Jadi ni apa nama dia? Aqaidul Iman. Jadi dia mestilah meyakinkan pada segala perkataan Nabi. Terutama kalau hadis itu hadis sahih dan ijma' ulama' pada sahih, dia tak boleh kata tidak. Jadi sumber hukum ni, dulu guru kata apa? Ijma' pun tak boleh kata tidak. Kalau ulama' ijma' kata witir itu adalah sunat, kita kena kata sunat. Kalau ulama' ijma' wajib ni ada Arabi yang mendatang, kita kena kata wajib Arabi, sama juga. Kenapa? Rasulullah kata tidak bersepakat umatku pada perkara-perkara yang batil. Jadi yang ulama' kata umatku ini adalah para ulama' dia. Yang Nabi kata ulama' di kalangan umatku seperti apa? Dia kata apa? Nabi-nabi di kalangan apa? Kalangan apa? Online jawab. Tanya ayat cepat. Bani Israel lah. Syahid senang aja macam ni tak tahu je. Terus tak apa. Ulama kata apa Dulu masa gaji guru kata apa nanti akan tercengang-cengang lah Nabi-nabi di Bani Israel. Dia kata ni Nabi mana ni?
Yang kami tahu umat Muhammad ni Nabi dia hanyalah Rasulullah. Muhammad Rasulullah SAW. Tapi ni kenapa mereka ditempatkan di tempat Nabi? Maknanya di pada masyar ni, Nabi-Nabi ni dia ada apa? VVIP places lah. Dia bukan macam manusia biasa yang berlari daripada masyar, dia berjalan pada masyar, tak. Dia ada satu tempat khas. Jadi ulama dia untuk umat Muhammad ni, dia ada tempat khas juga. Tu dikatakan VVIP. VVIP. Ni orang kahwin dah mula jemput ni. Sana jemput, sini jemput. Kalau kita ni saudara atau kita ni orang yang ada jawatan, nanti kita duduk di dalam tempat VVIP, benar Maknanya tak payah beratur lah. Maknanya makan tu, apa nama tu? Dom. Yang bulat. Buka je semua ada dah. Kan? Tak payah beratur ni. Tapi kalau kita ada pangkat, tiba-tiba dia tak jemput kita, kita tak boleh hati. You tak tahu siapa saya ke? Tengok datang orang tak tahu je. Sila-sila makanan belah sini, boleh beratur sini. You know Balik betul balik lah. Tak. Orang tak ada masalah dengan kau, orang tak kenal kau pun. Beratur, tak apa. Beratur dia bagus, tak apa. Baru tahu aku ni hamba, beratur, nak makan. Betul lah Ini apa ni beratur ni? Tak tahu saya siapa ni. Saya PPJK, LNO, PQRS, TUBW. Orang perlu dia apa, betul lah Orang tak kenal lah. Kadang-kadang cerita-cerita ni kelakar juga. Ada orang kata, dia ni pun memang tak terkenal. Tapi mungkin dia rasa dia terkenal lah. Dia tanya, abang dari mana? Saya, awak tak kenal saya? Dia jawab gitu tau. Awak tak biasa tengok TV ada rancangan ni. Peduli apa rancangan ni? Kau orang tak kenal kau dah lah. Cakap je lah kau dia mana-mana, betul tak? Tu Imam Ghazali kata, tidak terkenal itu adalah rezeki bagimu. Kau tak kenal membayar. Payah lah. Nak hidup payah. Jadi apa? Isbat apa? Segala perbuatan Rasulullah ni, segala perbuatan dia benar. Tak ada segala perbuatan dia yang sia-sia. Dia tak buat benda yang berdosa. Perbuatan dia. Perkataan dia tak ada perkataan yang berdosa. Tak ada perkataan dia yang makruh. Tak ada perbuatan dia yang makruh. Dan tak ada juga yang menyalahi yang utama. 3 benda tak ada pada Rasulullah ni. Dosa kita tahu. Makruh kita tahu. Jangan tanya, Ustaz, Rasulullah makan petai tak? Apa bodoh dia cakap apa tadi? Bawang pun Nabi tak makan. Kenapa? Makruh. Jadi menyalahi yang utama contoh dia apa? Sembahyang witir 1 rakaat. Nabi tak nak buat. Sembahyang witir 1 rakaat. Kenapa? Menyalahi yang utama. Sembahyang witir 5 rakaat terus. 1 salam. Menyalahi yang utama juga. Nabi tak nak buat. Nabi tak nak buat. Kenapa? Dia tak buat yang dosa, dia tak buat yang makruh, dia tak buat yang utama. Dia buat yang apa? Dia buat yang wajib, dia buat yang sunat. Kena yakin. Jadi kalau dia buat tu, kita boleh buat. Kenapa? Dia tidak buat menyalahi yang utama, dia tidak buat yang makruh. Dan bukan saja tak buat, dalam kita kata, dia tak ada kehendak nak buat pun tak ada. Macam kita mungkin ada kehendak, tapi kita lawan, tak buat. Kenapa? Makruh. Tapi Nabi ni dijaga sampai dia tak ada kehendak. Tu Nabi Rasul tu. Sebab apa? Dia ni menjadi contoh terbaik untuk diikut oleh umat dia. Uswatun hasanah. Qudwah. Kan? Dia ada qudwah. Perbuatan. Kelakuan. Cara dia berjalan, cara dia ni. Lepas tu dulu guru cakap kalau mimpi jumpa Nabi, tapi Nabi itu dia punya rupa tu berlawanan dengan kitab, itu kan Nabi. Macam Nabi tu dikatakan nampak dia mengaku Nabi, dia kulit hitam, dia bukan. Dia kulit dia kan putih ke merah-merahan kan. Rambut dia dikatakan sampai sini kan. Adalah keadaan dia. Adalah dia punya tu, dia punya bahu dia kata apa? Macam bidang. Dan dia punya kalau dia mandi,
air daripada perut, terus air daripada dada, terus jatuh ke perut lurus. Maknanya Nabi ni tak apa. Tak boroi lah, macam boroi kita. Yang bonceng ni kita. Saya tak saya fit Tak juga. Mutadah tak? Mutadah kecil. Dia Nabi tu sunah badan dia gitu lah. Dia punya dada ni rata dengan perut. Kita kalau lama tak jumpa, kita peluk kawan, kenapa perut aku jumpa perut kau dulu? Dia sunah ni, kalau ikut Tuan Guru Haji Razali, Pondok Saadatul Darain. Dah tutup dah pondok ni. Negeri Tanah Melaka. Ada sebut lagi kat mana. Saadatul Darain. Kebahagiaan kemenangan dua kampung. Masa dia buka pondok ni, dia dalam tu, saya pun balik kampung, rumah saya di tanah, saya pergi, saya tanya ustaz nama ni, apa makna, dia tanya macam lah. Kadang kita tumpang lah belajar dengan perkataan dia, bual dengan dia. Saya tanya lah, ustaz, kalau kita salam ni, saya pernah dia bertanya, dia kata kalau kita peluk, macam mana keadaan peluk tu? Dia kata peluk ni patut dada dengan dada bertemu. So kalau dia kata kalau jumpa guru-guru, orang salih, kita peluk, kita dakap dada dia, bagi dada kita. Tapi bila perut besar tu yang dia tanya dia kenapa dada kena dakap dengan dada. Supaya dia kata hikmah pada guru ni, harap-harap dia datang kita. Hikmah. Kebaikan dia, ilmu dia, apa-apa yang baik kat dia, dia dakap pada dada. Lepas tu kau nak peluk guru ni cari nafas. Gitulah. Perut tu kasi kecil sikit lah. Saya lah. Macam saya ni sim tak apa lah. Saya kata saya ni. Gitu. Lepas tu guru-guru ni, dia kalau kenal kita, memang dia jumpa kita, memang dia peluk kita lah. Selalunya gitulah, selalunya kita nampak. Salam, peluk. Ada juga orang dicium dahi. Sunnah dia pada guru ni, dia ajar dicium tangan dan ada juga yang cium dahi. Pegang. Dahi. Ada juga gitulah. Yang tu saya tak dalam tanya yang guru lah kenapa. Tapi semua itu dia katakan melahirkan hormat dan sayang. Itu je. Kita niat itu je. Jangan niat benda lain lah. Jadi supaya berpindah akan hikmah. Itu Rasulullah tu dia peluknya Muaz. Dia kata, wahai Muaz, aku cinta engkau kerana Allah. Kan ada itu kan. Jangan aku tinggalkan doa ini belakang solat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa khusni ibadati. Itu yang doa tu keluar tu. Kelakuan dan diam. Kalau Nabi diam, maknanya Nabi setuju. Diam. Maknanya diam ni pun kita yakin. Bila Rasulullah ni dia pergi ke Madinah, dia tak pernah nampak orang kahwin dengan pokok. Kahwin dengan pokok. Kahwin dengan pokok, orang cantas tu dia kahwin dengan pokok. Jadi dia pernah tengok sahabat ni pajak pokok dikahwinkan. Dia tengok je. Dia tengok, lepas tu dia jalan. Sahabat ni, dia takut. Adakah Nabi tak suka perbuatan kayu pokok ni? Dia lari jumpa Nabi. Rasulullah kata apa? Kamu lebih tahu atas urusan dunia kamu. Nabi diam tu maknanya Nabi tak kisahlah. Nabi kata okey lah, buat lah. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Rasulullah ni dihantar bukan untuk diajar berniaga, cara kahwin pokok, tak. Dia ajar untuk tauhid. Jadi kalau urusan dunia ni, kamu tanyalah pada orang yang tahu. Dan Quran ada itu kan. Lepas tu dulu ada orang bukan Islam terli kan. Dia kata Quran ni semua ada. Okay, you show me macam mana nak buat OT, dia kata. Budak ni baca ayat Quran tu lah. Bertanyalah pada orang yang tahu. Itu kaedah dia. Jadi diam dia pun kita yakin. Diam Rasulullah ni ada pelajaran yang kita kena ambil. Kita kata diam ni Rasulullah ni dia takut kot, dia tak melawan. Tak. Orang cerita dia diam. Kita diam tu ada kebaikan. Rasulullah ni dia tak melawan. Dia tak suka bergaduh. Dia bukan kaki kari. Kelakuan dia apa? Kelakuan dia berani. Jangan cakap Rasulullah hijrah, pergi gusur, Rasulullah menyorok. Ini salah. Guru cakap salah perkataan ni. Menyorok ni orang takut. Itu nama menyorok, orang takut. Rasulullah ni tak takut. Pada hari pun tak takut apa-apa kecuali Allah. Ini kabul Nabi. Ini kabul Rasul. Jadi jangan cakap menyorok.
dia mendapat perintah, duduk sana 3 hari, dia mendapat perintah, keluar sana hari keempat, dia mendapat perintah, pergi Abu Bakar Siddiq. Itu semua wahyu-wahyu dapat tu. Okey. Yang tiada menyalahi akan Rasulullah, maknanya segala perbuatan, segala diam ini, tak ada apa-apa yang menyalahi akan Rasulullah. Ni yang kita kena yakin ni. Jadi bila kita dah isbat akan 4 perkara ni, maka kita telah mendapati akan dikatakan rukun syahadah. Rukun syahadah. Rukun apa? Rukun ni juzuk. Okey. Nanti lagi 2 minggu, bila sampai pusingan ni, kita baca kat kitab ni kat sini. Kita baca dekat muka 7. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang. Kita baca kat situ Saya dah urai rukun syahadah ni, saya dah urai makna syahadah. Kalau kita ingat lah. Ni dulu ada tak? Ingat tak ni? Slide ni. Kan? Ada tak dulu? Slide ni ada kan dulu? Kat sini dah terang. Dah terang tak? Dah kan? Dah? Tak tahu? Ni dah. Ni dah. Lepas tu terangnya ni. Ni mudah. Hukum mengucapkan 2 kalimah syahadah pada orang yang lahir Islam, pada orang yang masuk Islam. Dah. Ini terangnya ni. Okey, nanti kita baca. Dan rukun yang pertama ialah sebagai asas dan tunjang utama bagi seorang Islam, insya-Allah. Minggu depan baca apa? Betul tak? Ayo ada. Yang beruntut okey, minggu depan kita baca yang beruntut lah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku maaf. Wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, Assalamualaikum. Datang dekat masjid Lempung Zuhur.